Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahi abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa zawil huquq alaina, wa ila sadati anbiya'i wal mursalin, khususan ilahum wa syaikhina syaikhul haq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Radina billahi rabba wa bi islami dina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ilahana anta maqsudana wa ghayatana, wa ridhaka matlubana bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi sirri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah abwaba ilmina wa ma'rifatina wa hukmina innaka antal alimul khabir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah dengan limpah dan kurnia Allah pertemukan kita pada pagi subuh yang begitu barakah. Waktu yang barakah bagi setiap orang Muslim adalah waktu subuh. Maka orang yang sempat sembahyang subuh, bangun sembahyang subuh, bahkan sempat bertahajud, maka dia telah mendapat keberkatan pada hari itu. Kita berhenti pada pengajian kita yang lepas tentang ayat in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha linnasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin wa liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Orang yang ingin duduk dalam satu jemaah yang memperjuangkan agama Islam, mereka tetap akan terkena kepada mihnah dan tribulasi. Tetapi apa yang dituntut oleh Allah ialah kita beristiqamah. Kita duduk tetap dalam jemaah itu tanpa berganjak dan tanpa rasa ingin undur dan tanpa merasakan ingin melarikan diri ataupun keluar dari jemaah. Maka apabila keluar dari jemaah, maka kita akan termasuk daripada mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ciri-ciri orang yang munafik. Sambung kita kepada ayat yang seterusnya. Pada perenggan yang seterusnya, mihnah ujian yang dihadapi oleh para pendakwah di arena dakwah pada asasnya terbahagi kepada dua. Kedua-duanya berpunca pula kepada cabang ujian dan fitnah.
ujian dan fitnah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kamu kata kamu sayangkan aku, syarat yang pertama, kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan menguji mereka. Nabluwa adalah menguji. Minal khawfi, dengan perkara-perkara yang mereka takut, iaitu orang yang betul-betul memperjuangkan agama Allah akan diuji dengan perkara-perkara yang kamu takut. Apa yang kita takut? Takut miskin, takut takut dihina, takut di pulau tak ada kawan. Selalunya macam itulah tuan-tuan. Orang yang duduk di jalan yang benar tak ramai yang suka. Yang tu saya acap kali jumpa orang-orang yang saya ini kan berubat. Dia cakap benar sahaja, disebab cakap benar sahaja diantaranya sihir dibuat-buat guna kepada mereka. Saya ingat kalau tak ambil duit orang bagi tu, tak boleh duduk dengan satu geng. Tak boleh duduk satu geng. Ataupun di pulau kan. Di pulau duduk. Engkau tak mau kan, engkau duduk. Bahagian-bahagian yang tak susah, orang tak suka duduk lah. Macam itulah. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu. Dalam memperjuangkan kehendak Allah, kita akan berjumpa dengan manusia-manusia yang rakus, manusia-manusia yang berhati syaitan dan iblis, manusia-manusia yang tidak suka kepada kebenaran. Maka manusia-manusia ini akan buat satu konspirasi, satu benda yang akan menyebabkan kita benci, menyebabkan kita lemah, menyebabkan kita akan kendur dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana kedudukan kita berada dalam jemaah Islam adalah kedudukan kita sebagai seorang pendakwah, seorang yang ingin membawakan agama Allah. Walaupun kamu hanya seorang yang membawa mic, walaupun kamu hanya seorang yang mengutip derma, kamu akan diuji kerana kamu ingin duduk dengan jemaah Islam. Maksudnya apa? Kamu ingin bersama dengan Allah, maka musuh kamu bukan hanya syaitan iblis, musuh kamu syaitan, jin dan manusia, dan juga hawa nafsu kamu. Maka Allah uji mereka dengan khauf, takut. Takut itu duduk dalam diri kita. Ju', lapar. Khauf minal ju'ni wa naqsim minal amwal. Akan diuji dengan kamu kalau duduk macam ni, kamu akan mati dalam keadaan hina dina. Kalau memperjuangkan agama Allah, kamu akan duduk dengan naqsim minal amwal wal anfusi, kekurangan harta dan kekurangan nyawa. Mati akan dalam keadaan mati yang keadaan yang orang tak pandang. Ni macam-macam akan datang dalam hati manusia yang akan dicucuk oleh nafsu tadi. Manusia yang duduk dalam memperjuangkan agama Allah, duduk dengan jemaah Islam ini, dalam hatinya musuhnya, dalam dirinya sendiri, iaitu nafsunya akan cucuk. Kau ni tak betul, benda ni tak betul. Kau nak buat macam ni, kau tak kesiankan anak engkau ke, kau tak kesiankan isteri engkau ke, kau tak kesiankan besok kalau kau juang, engkau tak ada harta, anak isteri kau nak makan apa. Itu semua akan dicucuk oleh hawa nafsu. Hawa nafsu, tuan-tuan. Sebab tu bila orang yang mati syahid,
duduk dalam perjuangan Allah, mati dia mati syahid. Kenapa mati syahid? Kerana dia melawan kehendak nafsu dia, tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu musuh kita yang pertama, musuh yang paling utama dalam diri kita sendiri. Tuan-tuan datang ceritanya, orang yang memperjuangkan agama Allah kadang-kadang tidurnya 4 jam, 3 jam, pukul 1 balik rumah, pukul 4 wajib bangun sembahyang tahajud, kurang-kurangnya sembahyang tahajud 2 rakaat. Balik pukul 1, subuh dah sebelum subuh nak kena bangun. Wajib tuan-tuan, bukan sunat bagi orang yang berjemaah sembahyang. Duduk dalam perjuangan jalan Allah ni wajib. Macam Nabi tak pernah tinggal sembahyang tahajud, maka kita kena macam juga ikut Nabi. Kerana ciri-ciri orang yang berjuang jalan Allah, cirinya mesti hampir sama dengan ciri Nabi SAW dalam hidup dan ibadahnya. Pertama, para pendakwah akan terdedah pada berbagai bentuk pujukan seperti harta kekayaan, kemegahan, kekuasaan, kedudukan serta pangkat sebagai tawaran yang dikemukakan agar mereka berpaling dari sebahagian atau seluruh dari prinsip-prinsip memperjuangkan perjuangan yang diperjuangkan. Kadang-kadang diuji macam tu. Firman Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 14 dan ayat 15. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternakan, dawan dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali baik, sebaik-baiknya ialah syurga. Allah akan uji kita dengan benda ni. Ini ujian. Kenapa diuji, tuan-tuan? Kenapa kita diuji? Kita ni duduk dalam, orang yang duduk dalam memperjuangkan agama Allah, apakah sebenarnya motif dia? Apakah sebenarnya motifnya? Motif dia adalah ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Kita pernah dengar zikir tu, ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi, ataupun radina billahi rabba wa bi islami dina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Orang yang memperjuangkan agama Allah, dia punya moto hidup. Kita ada moto hidup. Moto dia, Tuhanku, hidupku adalah untuk Engkau. Anta maqsudi. Tujuan hidup aku adalah untuk Engkau. Waridhaka maqlubi, tak ada lain tak ada lain yang aku kehendak kecuali redha Engkau. Okey. Maka Allah sayang dekat kita. Maksudnya nak kenal kita. Maka diuji. Diuji yang disebutkan tadi, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Cinta kepada wanita-wanita, cinta kepada anak-anak. Okey, boleh cinta ke anak, boleh. Tetapi
Engkau kata aku berjuang hidup untuk aku, maka aku uji engkau dengan anak engkau, aku uji engkau dengan isteri engkau, aku uji engkau dengan harta benda, aku uji engkau dengan pangkat, aku uji engkau dengan apa tanam-tanaman sawah padi, tanam-tanaman apa peladangan yang engkau usahakan, aku uji engkau dengan kenderaan yang engkau inginkan. Mana engkau lebih besar? Mana lebih engkau besarkan, sama ada aku atau benda itu? Maka orang yang cerdik, orang yang lepas ujian ini, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Sebab tu Allah Subhanahu sebut tadi, zalika mata'ul hayatud dunya, itu kesenangan sebentar di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan kepada Allah lah kamu akan dikembalikan sebaik-baik situan mereka lah syurga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Apa tadi? Wallahu indahu, sebaik-baik tempat kembali, itu tempat syurga. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum, katakanlah wahai Muhammad, aku bagi engkau, katakanlah wahai Muhammad, ingatlah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu, iaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Kerana ciri orang yang bertakwa tak terima benda ni. Terima dunia, terima, tapi tidak besarkan dunia. Syarat bertakwa. Senang tuan-tuan, senang tak? Cakap senang, buat kerja nak buat susah, kan? Cakap senang, nak buat susah. Itu kena minta bantuan daripada Allah. Nak jadi orang takwa ni kena minta bantuan. Dia tak boleh harap pada diri. Rabbi la takilni fi nafsi tarfata aini. Doa tu kena amal. Tuhan, jangan kau jadikan pada diriku, berharap pada diriku walaupun dengan sekelip mata. Ya Allah, ni biajar, semua biajar. Rabbi la takilni fi nafsi tarfata aini. Jangan kau jadikan aku yang bergantung kepada diriku. Nak semayang, nak jadi yang takwa, aku kena semayang kuat. Aku kena semayang kuat. Semayang kuat. Kalau tak dapat inayah Allah, tak dapat taufik Allah, tak akan jadi orang yang semayang kuat, orang yang bertakwa. Nak semayang, ustaz nak semayang, memang nak semayang, kehendak nak semayang, tapi bila sampai waktu tak semayang. Pasal apa tak semayang? Tak ada taufik dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena fikir situ. Bila kita dah sampai tahap tu, sebab tu kita kena menjadi orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan syukur dengan nikmat makan minum. Syukur dengan nikmat dikurniakan beribadah. Syukur dengan nikmat dihidupkan dengan ingat pada dia. Syukur dengan itu semua nikmat. Nikmat yang paling besar. Nikmat makan minum tu nikmat nombor 10, nombor 11. Bila dah dikurniakan untuk bangun tahajud, bila dah dikurniakan untuk bangun taubat, bila dah dikurniakan untuk membaca Al-Quran, bila dah dikurniakan untuk berzikir, bila dah dikurniakan untuk melakukan kebajikan, maka ketika kita bagi, kata orang tadi, pagi tadi kita bubuh tabung sedekah tu, jangan rasa kita yang bubuh, itu habislah tuan-tuan. Bersyukur, ya Allah, kau gerakkan aku untuk bersedekah pada pagi ini. Habis tuan-tuan, kalau hari ni bangga dah, aku dah buat dah satu sedekah, bangga. Jangan tuan-tuan.
Bila tidak buang, dah dibuang ke, maka Allah kata lillazina taqau, itulah orang yang bertakwa. Maksudnya orang yang bertakwa lah. Inda rabbihim khairum min zalik, lebih baik dapat, lebih baik daripada itu. Apa dia? Jannat, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan padanya ada isteri-isteri daripada bidadari, yang suci bersih. Yang paling penting ialah redaku. Saya cakap dah kan, nikmat di syurga paling tinggi Firdaus. Atas pada Firdaus ada tak? Ada. Apa dia? Redaku. Nikmat reda Allah itu lebih besar daripada nikmat syurga Firdaus. Bila dapat nikmat reda Allah, saya sebut dah tadi kan, Hatim bin, dah lama saya sebut, Hatim bin Abil Bata'ah, seorang sahabat yang berperang dalam peperangan Badar. Satu hari bila Nabi SAW merancang untuk membuka kota Mekah, Fathul Mekah, Hatim bin Abil Bata'ah ni dah tahu. Maka dia hantar surat kepada kaum kerabatnya di Mekah. Tuan-tuan, strategi perang dibocorkan. Kalau kita lah strategi perang negara ni dibocorkan, macam mana kita buat dekat dekat orang yang bocorkan? Pengkhianat lah. Pengkhianat. Maka dipenjarakanlah, dibunuh, diseksa, semua saja. Sampai wahyu kepada Rasulullah, Hatim, kita pendekkan cerita, Hatim bin Abi Balta'ah ni hantar surat kepada sepupu sepapat dia, kaum kerabatnya di Mekah. Panggil Hatim bin Abi Balta'ah, datang berjumpa Hatim bin Abi Balta'ah. Inikah surat engkau, ya? Umar kata, ya Rasulullah, da'ni ya Rasulullah, aku penggal kepala dia. Da'ni ya Rasulullah, aku penggal kepala dia. Rasulullah kata, ya Umar, Ahlul Badr. Dia Ahlu Badar. Kenapa kalau tak boleh bunuh? Radhiyallahu anhu wa radu'an. Bila dapat redha Allah, dunia lebih tinggi daripada pangkat tun. Kalau kita panggil tun lah, ataupun sultan. Itu dapat redha Allah. Apa saja yang dia buat, Allah ampunkan. Yang tu yang kita cari dekat dunia. Apa saja yang kita buat, Allah ampunkan. Umar dia kata, ini Ahlul Badar. Ahli Badar, apa yang dia buat, Allah ampunkan. Ahli Badar je lah. Zaman sekarang tak ada dah Ahli Badar. Kita dah tak kenal orang yang mendapat redha Allah sekarang ni, kan? Dapat redha apa? Dapat redha tu, dapat pingat tuanku pun dah rasa hebat dah, kan? Apatah lagi kalau dapat pingat daripada pencipta tuanku. Raja sekalian, raja. So yang itulah sebenarnya kita duk cari. Tu moto hidup kita sepatutnya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ataupun radina billahi rabba wa bislami dina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dua benda tu menjadikan hidup moto kepada hidup seorang yang ingin bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka inilah ciri-ciri orang yang akan duduk di sisi Allah di akhirat kelak. Kedua, para pendakwah akan menghadapi berbagai bentuk ugutan, tekanan, penyiksaan di mana mereka akan dipukul, dipenjara, dibunuh. Di Malaysia ni dulu adalah apa kalau di Mesir, tuan-tuan, Syed Qutb dipenjara sampai mati. Kalau di di Palestin, Syekh Ahmad Yasin. Kawan saya pernah jumpa, kita pernah berjumpa dengan Dr. Mahdi Akif. Tuan-tuan kenal Dr. Mahdi Akif?
Tak kenal Dr. Mahdi Akif. Dr. Mahdi Akif ni Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin. Dia dipenjara di tengah padang pasir, tuan-tuan. Ni tuan-tuan pernah dengar Zainab apa kami panggil Zainab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Bukan Zainab Al-Jahsh. Zainab Al-Jahsh ni isteri Nabi SAW, seorang pendakwah dari Ikhwan Muslimin. Allah nama dengan kami panggil Bonda Zainab. Saya sempat berjumpa dengan dia. Dia dimasukkan penjara, dia cerita dalam buku dia, dimasukkan dalam penjara, ditelanjangkan, dibogelkan, dilepaskan anjing yang lapar untuk gigit. Ini perjuangan orang terdekat dengan kita. Dilepaskan anjing, tapi anjing tu tak gigit dia, tuan-tuan. Pasal apa? Walau macam mana pun dibuat, maka bila dapat redha Allah, walaupun makhluk manusia benci kepada kita, makhluk lain mengenal kita. Makhluk lain mengenal kita siapa? Malaikat, binatang. Tak digigit. Dilepasnya anjing besar-besar, tak dimakannya Zainab Al-Jahsh. Ini cerita betul. Kalau bukan Zainab Al-Jahsh. Zainab Al-Jahsh ini isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, ummahat mukminat radhiyallahu anhum, radhiyallahu anha. Nama Zainab apa? Zainab Al-Ghazali. Baru teringat, Allah, dia Mairah. Zainab Al-Ghazali baru je meninggal, tuan-tuan. Baru saja meninggal. Ini kami jumpa masa di Mesir. Sempat bertemu lah. Saya tak jumpa. Kita tengok dari jauh lah, tak jumpa dia perempuan kan. Zainab Al-Ghazali. Buka internet, cari kisah Zainab Al-Ghazali. Begitu juga pejuang-pejuang Islam muslimat yang berada di Syria. Macam tu juga mereka dirogol, tuan-tuan dan puan-puan. Kita diuji sikit ni, tuan-tuan. Kekurangan harta. Mereka macam-macam diuji. Maka kita minta berlindung, ya Allah, berikan kami kekuatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. Orang-orang yang menentaati Allah Subhanahu wa taala, yang kepada mereka ada yang mengatakan sesungguhnya manusia telah berkumpul pasukan untuk menyerang kamu. Kerana itu takutlah kepada mereka, dan perkataan itu menambahkan keimanan mereka. Mereka menjawab, cukuplah aku menjadi Allah sebagai penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup zikirkan diri itu. Bila rasa nak lemah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini doa para sahabat. Doa orang yang hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbuna tu untuk jamak. Untuk seorang, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kuatkan keimanan kita. Bila tahu mereka diuji, mereka merasakan inilah ujian Allah. Tak gentar. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tak takut pun sedikit. Kau cakap apa dah, cakaplah. Kerana aku dah ada Allah. Tu sampai tahap redha Allah. Cukup aku dengan Allah. Kau nak buat apa, buat.
Aku cukup Allah sebagai tempat aku bergantung. Buat apa buat? Cukup. Dan kalau ada orang macam ni tuan-tuan, saksilah bahawa mereka duduk di jalan yang benar, saksilah bahawa mereka itu telah mendapat tahap keimanan yang Power Rangers ni. Makin diuji makin bertambah iman dia, makin diuji makin dicocok bagi bertambah, tak takut pun, makin bertambah imannya. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Cukuplah Allah menjadi penolongku dan Allah adalah sebaik-baik pelindung, ni'mal wakil. Maka mereka kembali dan dengan nikmat dan kekurniaan yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa pun, tak ada rasa pun. Mereka mengikuti keridaan Allah dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Wallahu dzul fadlil azim. Kalau boleh kita baca tafsir ni, lama sedap ni ayat ni. Kita nak kenal macam manalah Allah berikan kepada mereka sampai tahap mereka rasa tenang, tenteram apabila berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi mereka, sedangkan mereka tak rasa takut. Takut langsung tak rasa. Ini kena mengaji dengan orang-orang yang dah berpengalaman. Banyak yang saya tengok sini yang pernah berpengalaman dalam bab ni, Ustaz Siddiq Nur, yang pernah dimasukkan ke dalam IC. Sekarang IC dah tak ada kan, boleh sebut masukkan IC pasal mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu sini Ustaz Mat Ali Jamil, antara orang-orang yang tu kita tak pernah tuan-tuan, tak pernah diuji macam tu. Kalau diuji tak tahulah macam mana kita Inilah menjadi mehnah ujian ke atas para pendakwah itu sebagai satu anasir pembersihan, satu cara dari cara-cara yang dapat menapis meningkat anggota jemaah sebagaimana api yang membakar besi serta kotoran lalu menghasilkan besi yang baik. Sesungguhnya firman Allah, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Allah sebut cubaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Itu bila baca surah Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita dengar baca CD dah start baca lepas Mahisha. Baca boleh tuan-tuan, faham. Fadilat banyak surah Mulk. Tuan-tuan ingat saya pesan pada tuan-tuan, baca surah Mulk malam tu, setiap malam tu hadiahlah kepada datuk moyang kita, nenek moyang kita, bapa kita, anak-anak kita. Apa Rasulullah, kan Rasulullah sebut, siapa yang baca surah Mulk kemudian dihadiahkan kepada si mati, maka si mati itu tidak akan diazab satu hari. Kalau malam ni kita baca, malam besok kita baca, malam lusa kita baca, mak bapak kita, nenek moyang kita, adik-beradik kita yang dah meninggal tu tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk kita saja. Rasulullah sebut surah Mulk untuk menjadikan kita cahaya di dalam kubur. Bukan untuk kita saja, manfaat kepada dia. Jangan so bila baca surah Mulk jangan rasa ala beban, tak. Sebenarnya kita dah buat baik kepada mak bapak kita walaupun mak bapak kita dah meninggal. Ingat saya tengok dah start balik sini, sudah start surah Mulk. Banyak dah masjid-masjid surah Mulk. Ingat, hafal je surah Mulk, baca je surah Mulk, teringat baca je surah Mulk kat mereka. Dua surah ni, Yasin dengan Mulk. Rasulullah sebut dalam hadis, Yasin, Mulk. Kalau kamu ziarah kubur, jangan duduk sembang-sembang. Kurang-kurang baca surah Mulk. Ustaz, Yasin panjang, Mulk 2 buku surat setengah. Pendek. 5 minit tak sampai. Kan? 2 buku surat setengah. Hafal lah. Tiap-tiap hari kalau dah baca ni, tuan-tuan, tak payah hafal. Saya ajar tak payah hafal.
Tapi ikut baca tiap-tiap hari. 60 hari, tuan-tuan tutup buku lah, boleh baca. Tapi ikut baca tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam 60 hari. Tutup buku boleh ingat dah. Cara tu je nak menghafal. Umur kita berapa pun insya-Allah. Ya, Allah. Itu ayat tu. Allazi khalaqal mauta, dia yang mencipta mati. Wal haya, dan hidup. Hidup kita, mati kita bawah pentadbiran dia. Liyabluwakum, untuk khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baca tiap-tiap hari, oh aku ni sebenarnya telah duduk dalam ujian Allah. Nak tengok mana kamu di antara kamu yang beramal yang baik, orang yang beramal soleh. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah habis masuk syuruk maka kita berhenti pada ayat ni. InsyaAllah tersambung pada jumpaan akan datang. Masih lagi dalam bab ni, ujian dan mihnah dan tribulasi kepada orang-orang yang ingin memperjuangkan agama Allah, yang duduk dalam jemaah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin innahu huwal ghafurur rahim. Tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bislami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ja'alna mimman istama'al qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.